Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita dapat mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok, yang mana pada petang ini kita akan menyambung kembali muzakarah kitab ini, Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tuasik, Kedah, Darul Aman. Jadi sekali lagi, kitab ini nama dia Risalah Kifayatul Mubtadi. Kifayah tu maksud dia memadai, Mubtadi tu makna dia orang yang baru belajar. Baik, jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah, baiklah sama-sama kita tengok sambungan pada muka surat 8 insyaAllah. Baik, sambungan muka surat 8. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Baik, seperti mana yang telah kita bahas yang lepas tu, yang lepas-lepas, yang mana Tuan Musannif menyatakan ramai di kalangan masyarakat, orang-orang kampung, masyarakat kampung yang tidak tahu cara beramal dengan rukun iman. Hanya mereka tahu bilang sahaja rukun iman tersebut. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua dan seterusnya lah sampai yang keenam. Mereka hanya tahu membilang sahaja. Tetapi apabila disoal bagaimanakah untuk beramal dengan rukun iman, mereka tidak mengetahuinya. Jadi sekadar itu tidak sah lagi iman mereka itu. Baik, yang tu telah diceritakan oleh Tuan Musannif pada yang bahasan yang lepas lah. Baik, kali ini kita tengok pula tajuk dia cara-cara beramal dengan rukun iman. Macam manakah cara untuk kita nak beramalkan dengan rukun iman tersebut? Yang 6 tu lah. Qala musannif, pertama, rukun iman yang pertama iaitulah beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ini ada dua cara. Jadi nak beriman dengan Allah ni dia ada dua cara tu. Yang pertama, cara yang pertama, percaya dengan Allah secara ijmal. Baik, ijmal ni makna dia umum ataupun kita panggil borong. Percaya dengan Allah itu secara umum, secara borong. Iaitu percaya dengan Allah secara ijmal tu macam mana? Wajib kita. Bila sebut wajib kita ni wajib syarak. Wajib atas kita. Wajib syarak maknanya tuntutan yang pasti. Bila sebut wajib syarak ni tuntutan yang pasti, mesti kena buat. Wajib kita yakni wajib atas kita. Kita tu siapa? Kita tu tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan, tu kita. Baik, mukallaf ni siapa? Mukallaf ni maknanya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Hukum syarak tu haram, wajib,
harus, sunat, makruh. Itulah hukum syarak ataupun dipanggil hukum taklifi. Jadi mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Maksudnya segala perbuatannya tidak terlepas daripada 5 hukum tadi. Adakala dia buat perkara tersebut jadi wajib, adakala dia buat perkara tersebut jadi sunat, dan adakala jadi haram, adakala jadi makruh, dan adakala jadi harus. Itu dipanggil hukum syarak. Jadi kita di sini mukallaf lah. Mukallaf. Baik. Wajib kita, wajib apa tu? Percaya. Jadi nak datang percaya itu dengan belajar. Dia tak boleh. Kalau tak belajar macam mana kita nak percaya? Dia percaya itu datangnya dengan belajar terlebih dahulu. Dia melalui proses belajar. Nabi kata innamal ilmu bitta'allum, hanya sahaja ilmu itu dengan belajar. Tu. Sekadar percayakah? Tak. Dan i'tiqad. Lepas percaya tu, yakni lepas belajar sehingga yakin dan percaya, dan i'tiqad, kena i'tiqad pula. I'tiqad tu maksudnya mengaku sungguh, berpegang teguh, mengaku sungguh dalam hati. Itu maksud i'tiqad. Berpegang teguh dalam hati bahawasanya sabit ni mesti, dan tetap, mestilah maksudnya tetap sabit bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, ataupun bahasa Arabnya dipanggil sifat kamalat, sifat yang kesempurnaan. Baik, maksud dengan sifat kamalat itu ialah sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan diri sifat. Sifat kemuliaan dan kesempurnaan diri sifat itu, diri sifat kamalat itu bukan maknanya untuk nak menyempurnakan zat. Sebenarnya zat itu sudah sempurna. Bukan dengan sebab ada sifat itu baru zat sempurna, tak. Maknanya zat itu sudah sempurna. Jadi sifat kamalat itu dinamakan sifat kamalat kerana diri sifat itu menunjukkan sifat yang bangsa mulia, sifat yang kemuliaan dan sifat kesempurnaan. Bukan bermaksud dengan sebab ada sifat itu barulah zat itu sempurna. Tidak begitu. Maknanya zat itu sudah sempurna. Itu maksudnya. Jadi sifat yang dinamakan sifat kamalat itu ialah sifat-sifat kemuliaan dan sifat kesempurnaan. Baik. Yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat kamalat itu, sifat kesempurnaan Tuhan itu sangat banyak. Tidak terhingga banyaknya. Sangat banyaklah. Kalau orang tanya berapakah sifat Allah Ta'ala, jawabnya sangat banyak. Sifat kamalat Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang 20 sifat itu adalah yang wajib. 20 sifat ataupun 13 sifat itu adalah yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya serta i'tiqad di dalam hati. Yang 20 tu. Tapi yang sebenarnya sifat kamalat Tuhan ni banyak. Yakni ni barang yang dikehendaki oleh musannif. Itu dikatakan yakni. Apakah dikehendaki dengan musannif? Yakni sifat kamalat tu, tiap-tiap sifat kesempurnaan. Yang kata sifat kamalat tu adalah tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit, yakni mesti, pasti dan tetap bagi Allah Ta'ala, dan tidak ada sama sekali, yakni tak logik ataupun bohong, tak ada sama sekali ataupun mustahil. Mustahil, perkara yang akal tak terima, itu dipanggil mustahil. Perkara yang tak digambarkan oleh akal kata adanya, tu mustahil. Di atas Allah Ta'ala itu segala sifat kekurangan yang dipanggil bahasa Arab naqais. Naqais maknanya sifat yang kekurangan. Jadi mustahil atas Allah. Akal kita tak boleh nak terima kata Allah tu ada sifat kekurangan. Akal kita tak boleh nak terima, akal kita tak boleh terima kata Allah tu ada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi bila kata sifat kesempurnaan Tuhan itu tak terhingga banyaknya, maka sifat kekurangan pun banyak jugalah.
Cumanya sifat kekurangan itu mustahil ada pada Allah Ta'ala. Tu. Yakni yang kata sifat kekurangan tu ataupun naqais itu, tiap-tiap sifat kekurangan, tiap-tiap sifat kekurangan tidak ada sama sekali, di atas Allah Ta'ala. Maksudnya sifat yang kekurangan itu tidak ada sama sekali pada Allah Ta'ala. Yang ada adalah sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Baik, jadi yang tu dipanggil beriman dengan Allah secara ijmal, Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kedua daripada dua cara beriman dengan Allah. Tadi yang pertama, yang kedua pula. Percayakan Allah Ta'ala dengan secara tafsil. Percayakan Allah Ta'ala secara tafsil. Apa itu tafsil? Tafsil maksudnya hurai satu persatu, ataupun bahasa kita panggil sekarang detail. Hurai secara detail, secara halusi, satu persatu. Yang tadi ijmal, secara ijmal, secara borang, secara umum. Yang ni pula tafsil. Tafsil ni hurai satu persatu, hurai secara detail ataupun halusi. Itu maksudnya. Iaitu yang kata percaya akan Allah Ta'ala dengan secara tafsir tu macam mana? Wajib kita. Bila sebut wajib kita, maksudnya wajib syarak, wajib atas kita percaya. Percaya ni datang dengan asbab belajar. Belajar dulu. Innamal ilmu bitta'allum. Bila belajar barulah kita boleh percaya. Dan i'tiqad, lepas percaya tu kena i'tiqad pula, kena mengaku dalam hati, kena pegang sungguh, kena pegang teguh dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, tetap, ini mesti, pasti dan sabit. Sabit dibuat kurungan wajib, maksudnya mestilah. Wajib bagi Allah. Dia sebut wajib bagi Allah ni wajib akal. Kalau wajib atas kita tu wajib syarak. Wajib bagi Allah ini wajib akal lah. Wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat. Daripada 13 sifat, itu sifat yang wajib baginya Allah. Baik, jadi kita 13 sifat ini, di sini Imam Abu Hasan Asy'ari Tariq, itu perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat. Iaitulah dipanggil qaul yang mu'tamad. Manakala qaul yang masyhur, iaitulah Imam Abu Mansur Maturidi yang mengatakan 20 sifat. Yang mana betul? Dua-dua betul. 20 sifat pun betul, 13 sifat pun betul. Yang 13 sifat itu kerana tidak termasuk dengan tidak kira dengan maknawiyah. Dia hanya ada ma'ani sahaja. Manakala yang jadi 20 sifat itu kerana dia termasuk dengan maknawiyah sekali. Ada qudrah, adalah kaunuhu qadiran. Ada iradah, adalah kaunuhu muridan. Begitulah seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi mengikut qaul Imam Abu Mansur Maturidi, dia kira sekali dengan maknawiyah. Kalau ikut qaul yang mu'tamad, itulah Imam Abu Hasan Asy'ari, dia tak kira sekali dengan sifat maknawiyah. Baik. Qala musannif, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang wajib baginya Allah. Dan tidak sama sekali dalam kurungan dia kata mustahil, akal tak boleh terima, tidak sama sekali atasnya Allah bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil, yakni lawan bagi yang wajib tadi. Yang wajib 13, lawannya pun 13. Mustahil atasnya Allah. Iaitu 13 sifat yang mustahil atasnya Allah tu, segala lawan bagi yang 13 sifat yang wajib itu. Lawan hak wajib tu lah. Hak wajib 13 sifat,
lawan dia pun 13 sifat. Jadi hak lawan tu mustahil lah. Akal kita tak boleh nak terima kata Allah bersifat dengan segala lawan yang wajib tadi. Baik. Qala musannif, inilah 13 sifat yang wajib kita belajar secara tafsili tu. Inilah mengikut qaul, mengikut qaul pendapat yang rajih. Yang rajih ini yang muktamad, pendapat yang muktamad, yang kuat nisbah dalil dia. Tu baik. Qala musannif, dan wajib kita, yakni wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, percaya atas jalan belajar sehingga percaya. Wajib apa? Percaya dan i'tiqad. I'tiqad ni kena mengaku dalam hati, kena berpegang teguh dalam hati bahawasanya harus pada Allah Ta'ala itu, harus maksudnya boleh pilih. Boleh pilih. Harus ni maksudnya boleh pilih maksudnya. Harus pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkan dia buat mungkin. Mungkin ni apa dia? Mungkin ni perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Mungkin ni makhluk lah mungkin. Istilah ilmu tauhid dipanggil mungkin. Mungkin ni maksudnya perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Jadi harus bagi Allah Ta'ala tu nak buat makhluk ke ataupun tak mau buat makhluk, harus saja bagi dia. Tu dikatakan harus pada Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia buat mungkin. Makhluk tu lah, mungkin tu makhluk lah, alam inilah. Tu dikatakan mungkin, harus sahaja. Jadi Allah Ta'ala buat makhluk ni atas jalan harus sahaja, bukan wajib, harus sahaja. Dia boleh pilih, dia nak buat apa boleh, dia tak mau buat apa boleh, ikut suka dia. Tu dikatakan harus pada Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia buat mungkin. Qala musannif, pertama yang sifat yang pertama daripada 13 sifat mengikut tariq ataupun jalanan qaul yang muktamad, iaitulah Imam Abu Hasan Asy'ari. Sifat yang pertama tu wajib kita, yakni wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, wajib oleh bahawa belajar sehingga mengetahuilah. Diri belajar itu yang wajib, manakala diri mengetahui itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala rezekikan, maka kita faham, kita reti. Tapi kalau kita duduk mengaji tak reti juga, nak buat macam mana? Semuanya kita serah kepada Allah. Yang penting kita dah belajar. Wajib kita, yakni wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, percaya. Wajib percaya lah. Jadi nak datang percaya tu kena mengaji dulu. Kalau tak mengaji macam mana nak percaya? Sekadar percaya ke? Tak. Dan i'tiqad, kena i'tiqad pula, kena mengaku dalam hati, kena berpegang teguh dalam hati bahawasanya sabit, ini mesti dan tetap pasti, dalam kurungan wajib bagi Allah Ta'ala apa dia tu, bersifat dengan wujud. Bersifat Allah tu dengan wujud, wujudun bahasa Arab. Erti ni maksudnya terjemahan, terjemahan. Wujudun ni bahasa Arab. Ertinya erti wujudun ataupun wujud, ada Allah Ta'ala. Jadi wujud tu maksudnya ada Allah Ta'ala lah. Diri zat Allah Ta'ala tu ada sungguh. Tu maksudnya. Jadi ada Allah ni dia ada tiga lah. Ada Allah Ta'ala ni dia ada tiga bahagian, tiga bahagi. Yang pertama ada zat Allah itu tak terima tak ada. Itu yang pertama. Ada zat Allah Ta'ala itu tak terima tak ada. Hanya terima ada selama-lamanya. Tu yang pertama, yang kata ada Allah tu. Ada zat Allah tu tiga bahagi. Yang pertama ada zat Allah tak terima tak ada. Ada zat Allah Ta'ala tu
Tak terima tak ada, hanya terima ada selama-lamanya. Tu yang pertama. Yang kedua, ada zat Allah Ta'ala itu tak kena jadi. Ada zat Allah Ta'ala itu tak kena jadi. Sebab apa? Sebab dia qadim. Sebab Allah tu qadim. Yang kena jadi ini yang baharu. Zat Allah Ta'ala tu qadim. Bila sebut qadim, maknanya tak kena jadi. Tak kena jadi. Tu. Ulang sekali lagi. Yang kedua, ada zat Allah Ta'ala itu tak kena jadi. Sebab dia qadim. Tu. Sebab Allah Ta'ala ni qadim. Yang kena jadi itu yang baharu. Dan yang ketiga, ada zat Allah tu, ada zat Allah Ta'ala itu tak bertempat. Sebab zat Allah bukan jirim. Sebab zat Allah tu bukan jirim. Jadi zat Allah tu tak bertempat. Jangan kata Allah tu di atas langit, di sana, di sini, dan di macam-macam lah. Maknanya kita tak boleh sebut kata Allah tu duduk di sana, duduk di sini. Sebab itu adalah tempat. Sedangkan zat Allah bukan jirim. Yang bertempat ini adalah jirim. Tu. Itu adalah yang kata wujud Allah Ta'ala tu. Jadi wujud, sifat yang pertama, artinya ada Allah Ta'ala. Jadi wujud ini dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang bangsa diri zat, sifat yang dinisbahkan kepada zat. Zat Allah zat Allah asing, ada tu asing. Ada tu lah sifat. Zat Allah tu zat Allah lah. Ada tu lah sifat. Jadi sifat ada itu menumpang pada zat Allah. Bila sebut ada Allah, hati kita menuju kepada ada zat Allah. Itu dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat. Dia sebut ada Allah, hati kita menuju kepada ada zat Allah. Itu maksudnya. Jadi ada Allah tak terima tiadanya. Bahkan Allah tu ada selama-lamanya. Baik, kemudian dan wajib kita, yakni mukallaf, wajib syarak ni. Kalau tak buat ni berdosa, itu maksud wajib syarak. Dan wajib kita, yakni mukallaf, wajib apa? Percaya. Percaya, sekadar percaya tak, dan i'tiqad, kena i'tiqad, iaitu mengaku dalam hati. Kena mengaku dalam hati ataupun berpegang teguh dalam hati. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ni dipanggil istihalah. Hukum bagi mustahil. Kena juga i'tiqad dan percaya tidak ada sama sekali, dalam kurungan dia tulis mustahil. Mustahil maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tiada dapat dirupakan, digambarkan pada akal oleh adanya. Itu dipanggil mustahil. Maksudnya akal tak boleh terima kata ada perkara tersebut. Tidak ada sama sekali ataupun mustahil di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi wujud tadi. Iaitu lawannya tu, lawan wujud tu tiada. Jadi akal kita ni tak boleh nak terima kata Allah tu tiada. Akal kita tak boleh nak terima kata Allah tu tiada. Tu. Jadi hanya saja akal kita boleh terima kata Allah tu sungguh ada. Allah tu ada sungguh. Zat Allah tu ada sungguh. Akal kita tak boleh nak terima kata zat Allah tu tak ada. Tu macam tu. Tandanya, bermula tandanya atau dalilnya kata Allah tu ada, tak terima tiadanya. Mana ada dalil, mana ada tanda, mana ada bukti. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya, terjemahan daripada Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, artinya Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi, yakni yang menimbulkan daripada tak ada kepada ada. Itu dimaksudkan dengan menjadi. 7 petala langit dan bumi. Jadi siapa yang menimbulkan 7 petala langit dan 7 lapisan bumi tu? Allah lah. Tu bukti kata Allah tu ada. Allah sahajalah yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Tu. Ni dalil ayat, dalil naqli. Dalil ada 2, dalil naqli satu, dalil aqli satu.
Di sini ayat Quran adalah dalil naqli, dalil yang diambil daripada ayat Quran. Dan yang kedua dalil aqli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Baik, ataupun tanda ada Allah Ta'ala itu, yang ni dipanggil dalil akal. Ataupun tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Jadi baharu alam ini menunjukkan kata Allah tu ada. Kalau Allah tu tak ada, macam manalah nak adanya alam ini. Sebab alam ini baharu. Baharu maksudnya benda yang berubah-ubah. Ada ketika panas, ada ketika sejuk, ada ketika hujan, ada ketika siang, ada ketika malam. Jadi siapa yang buat berubah-ubah tu? Itu menunjukkan Allah yang buat berubah-ubah. Saat panas, saat sejuk, saat hujan, saat siang, saat malam, semua tu Allah yang buat. Itu menunjukkan ada Allah Ta'ala, ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan perkara tersebut. Jadi kalau Allah tu tak ada, macam manalah nak ada alam ini? Itu dalil akal lah, yang tu kena fikir dengan akal. Jadi dalil ada dua. Yang pertama dalil naqli, dalil yang ayat Quran tadi ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan yang kedua dalil aqli, dalil yang kena fikir dengan akal, iaitulah tanda kata Allah tu ada ialah baharu alam ini. Alam ini menunjukkan Allah tu ada. Mana boleh ada sesuatu tu tanpa ada penciptanya? Mesti ada yang buat dia, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi rasanya sekadar itu dulu untuk petang ni, bahasan sifat yang pertama, dan iaitulah cara-cara beramal dengan rukun iman tadi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Yang mana yang nak tengok rakaman, boleh tengok di YouTube lah. Boleh pergi ke profile saya lah, dan tengok di situ ada logo YouTube. Terus klik dah saya, masuk terus ke YouTube. Di situ ada rakaman, insya-Allah. Boleh ulang kaji lah, insya-Allah. Jadi ini adalah kitab Kifayatul Muhtadin. InsyaAllah nanti ada masa lapang lagi, kita akan sambung lagi, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.